Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairun Sam. Nombor metrik di 18311051. Okey, kami akan membentangkan kerja kumpulan kami, iaitu mengenai surah At-Taubah ayat 37 hingga 40. Okey, soalan pertama. Soalan pertama mengenai al-idhafah. Perkataan yang saya dapat daripada ayat 37 ialah a'malihim. Al-mudhaf dia a'mali, mudhafun ilaih dia hum. Perkataan kedua sabilillah, mudhaf dia sabili, mudhafun ilaih dia Allah. Yang ketiga mata'ul hayah, mudhaf dia mata'u, mudhafun ilaih dia al-hayah. Okey, perkataan yang keempat ghayrakum. Ghayrakum ayat ke-39. Mudhaf dia ghayra, mudhafun ilaih dia kum, daripada perkataan antum. Okey, perkataan seterusnya daripada ayat 40 sakinatahu. Mudhaf dia sakinah, dia punya mudhafun ilaih huwa. Perkataan seterusnya kalimatullah. Mudhaf dia kalimah, mudhafun ilaih dia Allah. Okey, seterusnya soalan kedua. Soalan kedua mengenai harfun jar wa ismu majrur. Perkataan yang saya dapat daripada ayat 37 ialah fil kufri. Huruf jar dia fi, isim majrur dia kufri, al-kufri. Kalimat perkataan seterusnya fi sabili. Huruf jar dia fi, isim majrur dia sabili. Seterusnya ayat 38 ilal ardi. Huruf jar dia ila, isim majrur dia al-ardi. Seterusnya minal akhirah. Huruf jar dia min, isim majrur dia al-akhirah. Perkataan seterusnya ayat 39 ala kulli syai'in. Huruf jar dia ala, isim majrur dia kulli syai'in. Seterusnya ayat 40 fil ghari. Huruf jar dia fi, isim majrur dia al-ghari. Seterusnya li sahibihi. Huruf jar dia li, isim majrur dia sahibihi. Okey, untuk soalan ketiga al-fi'il. Al-fi'il ni perbuatan. Okey, perbuatan yang saya dapat daripada ayat 37 yudallu. Fi'il dia fi'il mudhari', dhamir dia huwa. Huruf asal dia dhalla. Okey, seterusnya harrama. Fi'il dia fi'il madhi, dhamir dia huwa. Huruf asal harrama. Okey, seterusnya ayat 38 amanu. Fi'il dia madhi, dhamir dia hum. Huruf asal dia aman. Okey, perkataan seterusnya infiru. Fi'il madhi, dhamir hum. Huruf asal dia nafara. Kemudian perkataan seterusnya ayat 39 yastabdilu. Fi'il dia mudhari', dhamir dia huwa. Huruf asal dia istibdal. Seterusnya ayat ke-40 kafaru. Fi'il dia madhi, dhamir dia hum. Huruf asal dia kafara. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Hazir. Nombor metrik di 183-11170. Okay, saya mewakili kumpulan saya ingin membentangkan tentang tajuk, ini tajuk domain
domain al-baris, lepas tu domain mustatir, serta adwa al-istifham, dan yang terakhir adwa an-nafi. Okey, mula sekali saya akan menerangkan tentang domain al-baris munfasil. Ini domain baris munfasil ni dia terbahagi kepada dua, iaitu marfu' serta mansub. Okey, saya akan fokuskan kepada munfasil marfu'. Munfasil marfu' ni ialah suatu domain yang mana berada di hadapan isim. Okey, dalam surah At-Taubah saya diberikan ayat 37 hingga 40. Dalam ayat 40 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, idh huma fil ghari idh yaqulu. Ini huma berada di hadapan domir. Sebab dan yang kedua ialah wa kalimatullahi hiyal ulya. Ini hiya. Yang tadi tu huma, yang second ni pula hiya. Okey, sebab apa? Sebab munfasil marfu' ni ialah domir berada di hadapan isim. Okey, lepas tu yang tajuknya seterusnya ialah domir muttasil. Okey, domir muttasil ni dia panjang sikit. Domir muttasil ni ialah fi fi'li, ba'dal fi'il, ba'dal isim, ba'dal harf. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang fi'l fi'li. Fi'l fi'li ni yang mana dia terbahagi kepada 6, iaitu iaitu ta'ul fa'il, yang kedua alif isnain, yang ketiga waw al jamaah, yang keempat nun niswah, yang kelima ya ul muqata, yang terakhir ialah nun. Okey, yang tu ialah pada fi'l fi'li. Okey, yang kedua ialah ba'dal isim pula. Ba'da isim ialah kaedah dah di mana isim tambah dengan domir dan dibuang dia buang alif lam. Tu tanda-tanda dia. Yang mana domir dan isim dan domir tu digabungkan dan dibuang alif lam. Okey. Yang ketiga pula ialah ba'dal fi'il. Ba'dal fi'il di mana fi'il kebiasaannya berada pada kedudukan maf'ul bih. Okey, contohnya ialah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang mana ba'da idh hadaitana berada di hadapan fi'il. Okey, yang terakhir ialah ba'dal huruf. Ba'da huruf ni di mana kebiasaannya berada selepas huruf jar. Iaitu innahum, inna wa aqwaha. Okey, itu yang terakhir. Okey, domain mustatir dia terbahagi pada 3 je. Ini fi'il madi, fi'il mudhari' serta fi'il amal. Tapi dia hanya menggunakan pada fi'il madi ialah huwa dan hiya sahaja. Dan fi'il mudhari' pula dia memakai huwa, hiya atau anta serta ana dengan nahnu. Fi'il amal pula dia hanya satu saja, ini anta. Okey, contoh pada fi'il madi ayat surah Taubah yang ke-37 ialah harrama, iaitu huwa. Ja'ala ayat yang ke-40 huwa juga. Okey, pada fi'il mudhari' pula ialah yastabdil, iaitu huwa. Yang kedua tadurru, ukhraja, tahzan. Okey, pada fi'il amal pula saya dapat ialah 3, iaitu nasara, usnain dan anzala. Okey, tajuk yang seterusnya ialah adwa al-istifham. Iaitu adwa al-istifham ni dia dibahagi kepada 2, iaitu huruf al-istifham dan asma al-istifham. Okey, pada huruf dia ialah ada 2 saja, ini a dengan hal, yang mana dia berada di awal ataupun di tengah ayat. Okey, asma pula ialah man, ma, mata, aina, kaifa, kam, ai dengan madza. Madza ni ialah perlu berada selepas fi'il, ba'da fi'il. Okey, tajuk yang terakhir ialah adwa an-nafi. Adwa an-nafi ni ialah perkataan yang yang menidakkan. Contoh dia la, lam,
lamma, lan, laisa, ma. Dalam surah At-Taubah saya mendapati 3 ayat ini. Ayat yang ke-37, wallahu la yahdil qaumal kafirin, la yahdi. Okey, yang kedua pula contoh dia yang ayat yang ke-39 ayat ini, gharakum wala tadurru syai'a, wala la tadurru syai'a. Okey, yang terakhir ialah lisabihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini la tahzan, tidak sedih. Okey. Ba'da fi'il, di mana fi'il kebiasaannya berada pada kedudukan maf'ul bih. Okey, contohnya ialah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang mana ba'da idh hadaitana berada di hadapan fi'il. Okey, yang terakhir ialah ba'dal huruf. Ba'da huruf ni di mana kebiasaannya berada selepas huruf jar. Ya ini innahum, inna wa aqwaha. Okey, itu yang terakhir. Okey, domain mustatir dia terbahagi pada 3 je. Ini fi'il madi, fi'il mudhari' serta fi'il amr. Tapi dia hanya menggunakan pada fi'il madi ialah huwa dan hiya sahaja. Dan fi'il mudhari' pula dia memakai huwa, hiya atau anta serta ana dengan nahnu. Fi'il amr pula dia hanya satu saja, ini anta. Okey, contoh pada fi'il madi ayat surah Taubah yang ke-37 ialah harrama, iaitu huwa. Ja'ala ayat yang ke-40, huwa juga. Okey, pada fi'il mudhari' pula ialah yastabdil, iaitu huwa. Yang kedua tadurru, ukhraja, tahzan. Okey, pada fi'il amr pula saya dapat ialah 3, iaitu nasara, usnain dan anzala. Okey, tajuk yang seterusnya ialah adwa al-istifham. Iaitu adwa al-istifham ni dia dibahagi kepada 2, iaitu huruf al-istifham dan asma al-istifham. Okey. Pada huruf dia ialah ada 2 saja, ini a dengan hal, yang mana dia berada di awal ataupun di tengah ayat. Okey, asma pula ialah man, ma, mata, aina, kaifa, kam, ai dengan madza. Madza ni ialah perlu berada selepas fi'il, ba'da fi'il. Okey, tajuk yang terakhir ialah adwa an-nafi. Adwa an-nafi ni ialah perkataan yang yang menidakkan. Contoh dia la, lam, lamma, lan, laisa, ma. Dalam surah At-Taubah saya mendapati 3 ayat ini. Ayat yang ke-37, wallahu la yahdil qaumal kafirin, la yahdi. Okey, yang kedua pula contoh dia yang ayat yang ke-39 ayat ini, gharakum wala tadurru syai'a, wala la tadurru syai'a. Okey, yang terakhir ialah lisabihi la tahzan innallaha ma'ana, iaitu la tahzan, tidak sedih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Luqman bin Muhammad Johari. Nombor metrik 183111047. Hari ini saya akan menerangkan tentang bahagian B, di manakah surah itu diturunkan dan kisah-kisah yang berada di dalam ayat tersebut. Surah ini ialah surah At-Taubah ayat 37 hingga 40. Telah diturunkan di Madinah. Selepas itu ayat ini dia menceritakan pasal perang. Ada beberapa sahabat Nabi yang tidak pergi perang, iaitu perang Tabuk. Dan tak silap dalam 5 orang dia tidak pergi perang Tabuk. Lepas tu dia mereka mengikat diri mereka dekat masjid sampai Nabi balik, dan dia nak Nabi yang buka ikatan tersebut. Lepas tu dia ni macam berjanjilah tak nak buka ikatan yang mereka buat tu sampai Nabi yang bukakan. Lepas tu maka turunlah ayat tersebut.
Asbabun Nuzul ayat 38. Dia ayat 38, suruh Nabi, Allah menyuruh Nabi memaafkannya dan membuka ikatan tersebut. Lalu Nabi membuka ikatan tersebut. Dalam cerita ni, dalam pengajaran ayat ni, kita umat Islam dilarang melanggar perintah Allah dan Rasul. Sebab kita ni agama Islam. Kita ni untuk mempertahankan agama Allah. Allah akan menyiksa lebih teruk dan siksaan yang sangat berat sebab tidak mengikut perintah Allah dan Rasul. Selepas tu dalam ayat ni nama Allah, contohnya dalam ayat ni nama Allah adalah Hakim. Sifat Allah adalah Qadir. Dan Nabi dan kaum tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Tarid, nombor matrik D16308920. Berdasarkan bahagian B yang telah saya buat, soalan huruf D sampai huruf I, saya akan menerangkan satu persatu. Okey. Soalan nombor D. Nama gelaran orang yang soleh atau baik. Daripada surah Al-Taubah ayat ketiga 37 hingga 40, gelaran orang yang soleh ialah kaum mukmin. Allah menjelaskan jika kaum mukmin tidak lagi menolong rasulnya dalam menyebarkan dakwah Islam, maka dia sangat mampu menolongnya, seperti yang dilakukan saat kaum kafir musyrikin ingin membunuh dan mengusir beliau dari Mekah. Ingatlah bagaimana cara Allah melindungi Rasul SAW saat berdua dengan sahabatnya. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Okey, itu penerangan soalan nombor D. Okey, seterusnya nombor huruf E. Nama dan gelaran orang yang jahat. Di dalam surah Al-Taubah dalam ayat 38 hingga 40, gelaran orang jahat ialah kafir Quraisy. Ketika Abu Bakar melihat kaki-kaki orang kafir Quraisy sudah menginjak pinggir pintu gua Thur, ia terlihat sedih sekali kerana mengkhawatir keselamatan Rasulullah SAW. Melihat wajah Abu Bakar yang menampakkan kesedihan yang mendalam, maka Rasulullah SAW berkata pada sahabatnya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Okey. Kafir Quraisy adalah gelaran orang jahat di dalam surah Al-Taubah ayat 38 hingga 40. Okey, soalan seterusnya ialah nama syurga dan neraka di dalam surah Al-Taubah ayat 37 hingga 40. Tiada nama-nama syurga, tapi apa yang saya tahu, tujuh nama syurga antaranya ialah Al-Jannah, Darussalam, Darul Khulud, Darul Muqamah, Jannatul Ma'wa, syurga Adnin dan syurga Firdaus. Soalan seterusnya, dalam terjemahan surah ayat 37 surah Al-Taubah ada menjelaskan nama musuh Allah dan orang Islam, ialah sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu, maka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah
dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk. Alright. Soalan yang seterusnya huruf H, iaitu azab Allah. Di dalam ayat 39 surah At-Taubah ada menyatakan tentang azab Allah, iaitu jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Alright. Dan soalan seterusnya, suruhan Allah. Dalam ayat 38 surah Al-Taubah Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah sementara. Suruhan Allah dalam ayat 38 surah Al-Taubah. Seterusnya soalan yang terakhir, J, larangan Allah. Di dalam surah Al-Taubah Allah menjelaskan larangannya, iaitu jika kaum mukmin tidak mahu menolong rasulnya dalam menyebarkan dakwah Islam, maka dia sangat mampu menolongnya, seperti yang dilakukan saat kaum kafir musyrikin ingin membunuh dan mengusir beliau dari Mekah. Ingatlah bagaimana cara Allah melindungi Rasulullah SAW saat berdua di gua Tur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada penerangan daripada saya tentang bahagian B. Alright.